Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fazlinda, merupakan penyampai iwau anda pada minggu ini. Okey. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta peluang untuk memperbaharui niat kita untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Okey, berkata dan bercakap soal niat, mungkin kalian dapat teka pada minggu ini tajuk iwal kita adalah berkenaan dengan niat. Okey, kita masuk kepada maksud niat daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang membawa maksud niat adalah tujuan ataupun maksud sesuatu perbuatan. Manakala niat dari konteks Islam pula adalah salah satu rukun dalam ibadah seperti solat, haji, umrah atau puasa. Daripada hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan seseorang muslim itu adalah bergantung kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Muslim. Niat dalam konteks Islam adalah Allah menyuruh hamba-hambanya untuk melakukan setiap perbuatan berniatkan kerana Allah Ta'ala. Ini kita boleh lihat daripada surah Al-An'am ayat 162. Maksudnya, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Seterusnya kita akan masuk kepada tajdid niat. Apa tu tajdid niat? Okey, tajdid niat adalah memperbaharui niat kita. Apa tujuan kita nak tajdid niat? Okey, yang pertama adalah untuk kita mengelakkan diri daripada berniat mengamalkan sesuatu ibadah kerana manusia atau meninggalkan sesuatu ibadah kerana manusia. Yang kedua, supaya kita dapat melahirkan perasaan ikhlas dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah. Seterusnya adalah cara-cara kita macam mana nak lahirkan ikhlas dalam diri supaya dapat tajdid niat kita. Yang pertama, kita kena melazimi Al-Quran. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Yang kedua, kita kena hindari sikap puji, memuji dan pujian. Bukan tak boleh, cuma kurangkan. Okey? Yang ketiga, kita kena rahsiakan amal kita. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Dan yang terakhir adalah dengan cara berdoa meminta Allah memberikan kita keikhlasan hati. Yang terakhir adalah konteks niat dalam diri pelajar. Yang pertama, kita sebagai pelajar kena berniat untuk menjalankan perintah Allah. Contohnya contohnya adalah dengan menuntut ilmu, menghormati ibu bapa, menghormati guru dan sebagainya. Konteks niat dalam seorang pelajar yang kedua pula adalah dengan cara kita berniat untuk menjaga syariat Islam. Macam mana? Sebab kita nak menuntut ilmu, kita berniat untuk menjaga syariat Islam. Kita tuntut ilmu bukan saja ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Yang ketiga pula adalah berniat untuk membela agama. Kita menuntut ilmu adalah untuk kita membela agama kita daripada musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menghina dan menjatuhkan kita. Adalah berniat untuk kita menghilangkan kebodohan sendiri. Maksudnya dalam menuntut ilmu ini adalah untuk kita menambahkan ilmu kita dan menghilangkan kejahilan dari diri kita. Yang terakhir pula adalah berniat menghilangkan kebodohan daripada orang lain. Sebagai seorang pelajar, kita mesti tak boleh loket ilmu dengan rakan-rakan yang lain supaya sama-sama dapat memahami sesuatu ilmu itu atau pelajaran tersebut. Pengajaran iwau kita pada minggu ini adalah niat adalah paksi segala amalan kita. Niat yang baik perlu disertakan dengan amalan yang baik. Kalau amalan yang baik tapi tidak dijalankan mengikut syarak, tidak akan mendatangkan manfaat walaupun disertakan dengan niat yang baik. Begitu pula dengan maksiat atau perbuatan yang salah di sisi agama,
tidak akan mendatangkan manfaat walaupun didatangkan dengan niat yang baik. Amalan yang menunjuk-nunjuk ataupun riya juga tidak akan memberikan manfaat walaupun disertakan dengan niat yang baik. Mengundurkan diri, saya nak share satu hadis. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperolehi apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Manakala siapa yang hijrahnya kerana dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan dapat dunia dan wanita yang ingin dinikahinya sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Sekian, itu saja daripada saya. Allahu a'lam bisawab. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.